أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat kita bertemu kembali untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan Sunnah, yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu Ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang keempat. InsyaAllah kita akan melanjutkan, iaitu pengenalan ataupun muqaddimah siri yang keempat, pada membicarakan iaitu kata pengantar yang kedua yang terkandung di dalam kitab ini, yang memuatkan beberapa perbahasan yang dimulai dari muka surat 7, muka surat 7 dan diakhiri pada muka surat 32. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan pada perbahasan yang seterusnya, iaitu di bawah mukadimah ini tentang prinsip-prinsip penting yang di dalam melakukan amalan-amalan yang sunnah, yang hendaknya menjadi panduan bagi seorang yang alim lagi faqih, bahawa di dalam melakukan amalan-amalan sunnah hendaklah dia harus mampu memilih yang terbaik di antara yang baik, yang paling utama di antara yang utama, dan yang paling besar pahalanya di antara amalan-amalan lainnya. Bagaimana amalan itu bertepatan dengan tiga perkara ini? Maka pengarang Hafizahullah Ta'ala telah memaparkan kepada kita, iaitu dalam bentuk iaitu perkara-perkara yang dimulakan dengan bahagian A, iaitu meningkatkan iman dan taqwa, telah berlalu penjelasannya. B, meningkatkan kualiti amal-amal soleh, telah berlalu penjelasannya. Dan sekarang kita akan meneruskan, iaitu pada bahagian C, D, E dan F, insya-Allah. Baik, langsung saja kita masuk kepada perbahasan, iaitu pada muka surat 26. Prinsip yang ketiga atau prinsip yang disebut sebagai bahagian C di dalam melakukan amal-amal yang sunnah, iaitu sentiasa menuntut ilmu syar'i. Kerana apa? Kita tahu bahawa pintu masuk untuk beramal tak lain dan tak bukan, setelah dia menjadi seorang muslim, maka kewajipannya adalah memiliki ilmu. Dan ilmu tak akan dimiliki kecuali dengan belajar. Berkata penyusun kitab ini Hafizahullah Ta'ala dengan membawa kalam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang lahir pada tahun 1314 Hijrah bersamaan dengan 1925 Masihi, dan meninggal pada tahun 1421 Hijrah bersamaan dengan tahun 2001. Jadi Syekh rahimahullah panjang usianya sekitar 75 tahun, dan beliau merupakan salah seorang ulama besar yang tinggal ataupun berasal daripada negara Arab Saudi dan meninggalkan kitab yang tak terhitung banyaknya dalam pelbagai bidang, dalam bidang hadis, tafsir,
akidah, fiqh dan berbagai lagi. Jadi pengarang ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini juga merupakan salah seorang daripada guru kepada pengarang kitab ini, hafizahullah taala. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mendengar dengan orang yang tuli, dan orang yang dapat melihat dengan orang yang buta. Jadi ini adalah dimulai dengan perumpamaan, ya, comparison, perbandingan. Ya. Dan kaedah perbandingan merupakan salah satu kaedah yang berkesan. Ya, sebagaimana kita temui banyak kaedah ini di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah membuat perbandingan, ya, yaitu apa? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Contoh, ya. Begitu juga tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, di dalam Al-Quran juga disebut tentang perkara ini, dan begitulah seterusnya. Baik. Ilmu adalah cahaya yang dapat dijadikan petunjuk oleh manusia, sehingga mereka dapat keluar daripada kegelapan menuju cahaya yang terang. Ilmu menjadi sebab diangkatnya darjat orang-orang yang dikehendaki Allah dari kalangan hamba-Nya. Dan kita tahu bahawa ilmu, ya, adalah satu perkara yang mengangkat darjat seseorang. Sebab itu Nabi Adam AS tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala sejak berada di syurga. Dilebihkan atas, ya, makhluk lain, para malaikat, ya, iblis, ya, kerana Allah kurniakan ilmu. Ya, Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ya, dan bila Nabi Adam AS dan isterinya Hawa AS diturunkan ke dunia dengan ilmu dari dua jurusan, satu ilmu wahyu, satu ilmu dunia, maka dunia ini diuruskan, ya, maka banyaklah hasil-hasil, ya, untuk memakmurkan dunia, hasil daripada ilmu yang Allah kurniakan kepada mereka dari satu generasi, satu zaman ke satu zaman sampai hari ini. Kita melihat bagaimana dunia ini diolah sebegitu rupa, sehingga banyak sekali perkara-perkara yang menakjubkan yang, ya, berlaku, dan perkara-perkara itu dimanfaatkan oleh bukan saja manusia tetapi alam dan sekitarnya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Saya, ya, Allah akan mengangkat darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa darjat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Orang di sini dua kelompok manusia yang tinggi darjatnya, Allah angkat darjatnya berbanding dengan manusia-manusia lain. Yang pertamanya adalah mereka yang beriman. Ya, orang yang beriman tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau. Ya, kamu tinggi, ya, di sisi Allah. Tu. Yang kedua siapa? Yaitu orang yang diberi ilmu. Cuba lihat Nabi Musa alaihissalam, Rasul ulul azmi, ya, seorang rasul panutan, rasul yang besar, memiliki, ya, keistimewaan yang sangat besar di sisi Bani Israel. Namun dalam keadaan begitu pun, ya, Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu dengan seorang yang tidak dikenali oleh manusia lainnya, ya, iaitu Nabi Khidir AS menuntut ilmu, iaitu 3 ilmu yang tak dikuasai oleh Nabi Musa AS. Salah satunya sebagai bentuk tarbiyah, ya, kepada Nabi Musa AS, dan juga merupakan keistimewaan di mana Allah angkat darjat Nabi Musa AS, menunjukkan contoh teladan yang agung. Alim setinggi mana pun, ya, tetap menuntut ilmu. Kerana apa? Ilmu itu makin dituntut, ya, makin banyak yang kita masih perlu untuk mengetahuinya. Kerana ilmu Allah itu, ya, sangat luas, tidak bertepi. Baik. Dan sebenarnya dalam perbahasan bahagian C sentiasa menuntut ilmu ini, ya, Ustaz Hafizahullah Ta'ala nanti akan mengkhususkan, iaitu pada bab yang kedua, khusus tentang ilmu. Baik. Oleh itu kita dapati bahawa ahli ilmu merupakan tumpuan, pujian. Setiap kali nama mereka disebut, manusia selalu memujinya. Ya, dan kita lihat para ulama kita, para generasi salaf sampai ke hari ini, para ulama yang besar sekali jasanya kepada kita, yang menulis, ya, dan mewariskan kepada kita ilmu mereka menerusi kitab-kitab. Dan termasuk Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala telah mewariskan kepada kita satu kitab yang sangat agung, yang membahaskan tentang perkara yang sangat agung, iaitu sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian, ya, sesungguhnya seorang hamba sebenarnya adalah seorang yang beribadah kepada Allah dengan dasar basirah. Ya, dalam kita beramal, ya, kewajipan orang yang beramal mesti didasarkan dengan ilmu. Ya. Dan menyampaikan ilmu merupakan tugas yang paling agung. Sebab itu tugas yang paling agung adalah dakwah kepada Allah. Dan inilah yang
dicontohkan oleh seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ya, apa yang mereka wariskan kepada kita adalah ilmu, bukan dinar, bukan dirham, bukan harta benda. Ya, sebab itu profession yang paling agung, yang paling mulia adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Sebab itu di sini dipaparkan ya surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang musyrik. Jadi itu adalah ilmu. Ilmu yang paling agung adalah ilmu mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan pada masa yang sama menjauhi diri daripada kesyirikan. Ini ilmu nombor satu. Ilmu yang paling agung, tidak ada bandingannya. Ya. Ilmu yang paling agung ya secara umumnya adalah ilmu syar'i. Ilmu dunia duduk ranking nombor 2, mengikuti, bukan dia yang diikuti. Jadi barang siapa yang mengilmui ilmu dunia tetapi tidak mengilmui ilmu akhirat, dia tidak akan meraih apa-apa. Bahkan kerugian dan penyesalan nanti, ya tidak di dunia, di akhirat pasti dia menyesal. Bahkan betapa banyak orang yang di dunia telah menyesal. Sekarang dia menyesal. Kenapalah dulu waktu usia muda aku tidak menuntut ilmu syar'i? Kenapalah aku jahil sangat tentang ilmu syar'i? Perkara yang paling basic tentang berwudu pun aku tidak mengetahui. Perkara yang berkaitan dengan solat yang aku baca pun aku tidak ketahui. Nampak tak? Manusia pasti akan menyesal. Ya. Namun ya setiap orang hendaklah bersegera untuk memperbaiki diri dari sudut menuntut ilmu. Ini yang pertama. Kemudian di sini diberikan contoh-contoh. Ya, contoh seperti orang yang berwudu. Ya, setiap orang berwudu, tapi yang membezakannya adalah wudu mereka itu berdasarkan ilmu yang sahih atau tidak. Ramai orang yang solat dengan berwudu, yang dia ambil, dia belajar waktu kecil lagi. Sampai sekarang itulah yang dia amalkan. Kalau yang dia pelajari itu waktu kecil sesuai muwafaqah dengan sunnah, maka sungguh dia sangat beruntung. Tapi kalau dia berwudu sejak kecil kerana mengikuti orang tanpa bertanya, tanpa dia buat clarification, tanpa dia memastikan wudu itu benar atau tidak, maka sungguh dia berada dalam keadaan kerugian. Kenapa? Kerana dia tidak memeriksa, memastikan amalan itu sesuai atau tidak. Dan itulah kita lihat di lapangan. Banyak sekali orang yang berwudu tapi cara wudunya tidak muwafaqah dengan sunnah Nabi SAW. Baik, itu secara ringkas, ya, iaitu tentang sentiasa menuntut ilmu syar'i. Kerana apa? Ilmu syar'i itu akan membetulkan amalan yang dia lakukan. Ya, contoh seperti dia berdoa. Dia berdoa untuk makan. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa dengan Bismillah, langsung makan. Ya, kalau di mula Ramadan berbuka puasa dengan Bismillah, setelah makan baca, ya, setelah makan minum air baca zahabat zamaku wabtallatil uruq wa thabatul ajru insyaallah. Tapi banyak orang yang tidak membaca doa seperti itu. Dan apa yang mereka baca itu rupa-rupanya adalah ya berdarjat dhaif ataupun dhaif jiddan. Yang sahih mereka tinggalkan, yang dhaif jiddan itu yang mereka amalkan. Kan itu kerugian, meletakkan sesuatu yang bukan utama menjadi yang utama. Ya, begitu juga ya ketika orang menyembelih korban ataupun menyembelih biasa. Kita lihat nanti masyarakat ada di antara mereka ketika menyembelih korban, mereka bertakbir ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan macam-macam bacaan yang mereka baca, ya, dikeliling haiwan korban tersebut. Padahal Nabi SAW tidak mengajar demikian. Ya. Dalam sembelihan, ya, hendaklah dilakukan dengan cepat. Ya, rebahkan haiwan itu. Jangan bagi haiwan yang menunggu giliran untuk melihatnya. Dan jangan ditunjukkan pisau kepada wajah haiwan tersebut. Ya, berlama-lama memegang pisau di hadapan kambing yang sedang rebah itu. Langsung saja disoroknya. Kemudian ketika nak menyembelih dikeluarkannya, langsung saja Bismillah, Allahu Akbar, langsung sembelih, selesai. Ya. Tapi kalau mengikut amalan orang ramai, maka sudah tentu, ya, apa yang dia lakukan itu tidak muwafaqah dengan sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita kena pastikan. Supaya apa? Kita lakukan amalan itu sesuai dengan ilmu yang benar. Baik. Bahagian D, iaitu membersihkan amalan dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kerana dosa dan maksiat adalah merupakan benda asing yang masuk ke dalam amal yang soleh, dan ia dapat mengotorkan amalan. Ya, sebab itu dosa dan maksiat merupakan musuh utama amal soleh.
Jadi amal-amal soleh boleh menjadi besar pahalanya apabila di dalam pelaksanaannya menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat serta diiringi dengan taubat dan istighfar dalam rangka membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang dapat mengurangi pahalanya ketika bercampur dengannya. Di sini didatangkan satu contoh bagaimana amal yang soleh dia akan tercacatkan, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang berakibat dosa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 262 hingga 264. Alladzina yunfiquna amwalahum min sabilillah. Sambung. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu ila akhir ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la azallahum ajruhum ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, satu amalan yang besar iaitu menginfakkan harta di jalan Allah. Kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka itu memperolehi pahala di sisi roh. Ini adalah amalan yang ikhlas. Ya, amalan yang besar, mereka menginfakkannya, ya, iaitu mereka tidak menyebut-nyebut atau menyakiti. Maknanya tidak mengisytiharkan, tidak mengungkit-ungkit, ya, dan juga tidak menyakiti perasaan dengan menyebut pelbagai. Ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Tidak menyesal mengeluarkan sedekah. Menyesal aku keluar RM50. Tak. Ya, tak rasa apa-apa mereka. Bahkan mereka menikmati sedekah yang mereka lakukan. Kerana ia adalah merupakan salah satu bentuk amal soleh yang besar dan mengharapkan keredaan Allah. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Jadi Allah buat perbandingan. Kalau sedekah itu diiringi dengan sesuatu yang berbentuk dosa dan maksiat, iaitu menyakiti penerimanya, maka ya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah kamu. Ya, sebab sedekah itu adalah amalan yang besar. Ya, di antara amalan yang besar adalah bersedekah. Ya, kerana dia adalah perkara yang sangat berat. Harta yang kita cari susah payah bertahun-tahun, berpuluhan tahun, tiba-tiba begitu saja kita berikan pada orang, akan besar dia. Ya, duit ada 10,000 bagi pada orang begitu saja, percuma. Ya, ada tanah 4-5 ekar, kita wakafkan bagi kepada pihak tertentu untuk dibangunkan. Ya, buat masjid, buat surau, buat sekolah dan pelbagai lagi. Ya, 4 ekar itu kalau dinilai dengan wang barangkali 4 juta mengikut lokasi kalau berada di tengah bandar umpamanya. Tapi demi untuk meraih wajah Allah, ya, keredaan Allah, dia infakkan tanah yang 4 ekar dan begitulah seterusnya. Ya. Kemudian, ya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Jadi, ini peringatan yang sangat penting, berhati-hati dalam bab ini agar jangan terbatal amal itu. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang yang beriman, ya, perintah Allah, janganlah kamu merosak sedekahmu. Ini peringatan yang sangat penting. Ya, dengan menyebut-nyebutnya. Itu satu yang pertama, menyebut-nyebut. Atau menyakiti. Ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, dia nak orang puji. Kalau orang tak puji dia marah. Sehingga dia menginfakkan letak nama dia.
Ni kerusi ni letak nama saya, saya yang infakkan, saya sedekah. Jadi 10 kerusi yang dia sedekahkan di masjid letak nama dia. Ada nama. Ini termasuk dalam kelompok orang yang riak. Untuk apa dia letak nama dia di kerusi tu? Ya. Jadi langkah yang terbaik adalah sembunyikan. Ya, senarai di masjid letak nama nombor 1. Sedekah 10,000 setiap minggu, nama dia sekian. Orang lain sebut sikit. Ini kan menimbulkan riak bagi dia. Walaupun dia berkata saya tak riak. Ya, tapi pasti akan datang riak bila orang memujinya. Oh ya Haji ni Masya Allah, top 1, top first, ranking nombor 1 lah. Tak ada orang boleh beat dia. Nampak? Lama-lama dia duduk seorang-seorang boleh datang penyakit riak. Ya, riak ni tak perlu sampaikan pada orang, diri sendiri yang merasa. Ya. Kerana dia adalah amalan hati. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu. Ya, jadi debu itu ibarat sedekah. Tapi ya, tiada bernilai. Sebab apa? Sebab adanya 2 penyakit tadi. Iaitu dosa, 2 perbuatan dosa yang sangat terlarang, iaitu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut dan menyakiti penerimanya. Jadi 2 perkara ini hendaklah kita berusaha untuk jangan berada pada diri orang yang bersedekah. Mereka tidak memperolehi sesuatu apa dari apa yang mereka kerjakan, tak rugi. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah. Jadi ini adalah salah satu perkara yang pada hari ini sangat mengkhawatirkan. Ramai orang yang berinfak, bersedekah atas nama diri sendiri, NGO dan sebagainya. Mereka memiliki tujuan ganda. Yang pertama, nak mempamerkan bahawa NGO mereka yang paling terdepan dalam bersedekah, membantu orang susah. Nak tunjuk, ya, dia ranking nombor 1 NGO dia berbanding dengan NGO lain. Paling telus, paling aktif, paling banyak memberikan bantuan. Ya. Yang kedua apa? Untuk menarik simpati manusia kepada dia, agar memberikan sedekah kepada mereka itu. Nampak? Ya. Ini bencana. Ya, sebab itu ya, peringatan ayat ini sangat besar. Ya, begitu juga terhadap individu. Ya, hendaklah apa yang mereka sedekahkan itu mereka sembunyikan. Ya, ada setengah orang dia suka. Ya, dia tak sebut pada pemberi tu, dia sebut pada orang lain. Dia tu saya yang support dia. Dia tu saya bantu dia tu. Kalau saya tak bantu, tak tahulah macam mana kehidupan dia di zaman Covid ini. Ini kan bencana. Dia tak sebut pada orang yang dia bagi sedekah itu, tapi dia ceritakan pada orang lain. Oh, si A itu saya yang sponsor dia, si B itu juga saya sponsor, si C itu saya juga sponsor. Ya. Kena ingat, orang yang menerima pemberian ni bila didedahkan begitu akan ada aib pada dirinya. Aib. Ya, sebab apa? Sebab nanti orang akan memiliki gambaran-gambaran yang salah terhadap dirinya. Ini kena jaga-jaga. Ya, sebab itu teliti di dalam perkara ini. Kalau tidak, sia-sia sahaja sedekah yang kita berikan, bahkan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala di sini menjelaskan faedah-faedah daripada ayat ini. Maka bolehlah kita baca sendiri sebab terang dan jelas. Ya, faedah-faedah iaitu kewajipan seseorang memastikan amalan yang dilakukan itu terjauhkan daripada dosa dan maksiat. Ini contoh yang terang. Ini daripada jalan yang halal, keluar kepada benda yang halal, tapi tetap mendapat kemurkaan daripada Allah. Sebab apa? Sebab padanya diiringi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Apatah lagi kalau orang yang berbuat kebaikan, tapi dalamnya adalah berasal daripada perkara yang haram. Apa contoh? Orang yang menunaikan haji. Menunaikan haji kan amal soleh yang besar, kemuncak dalam rukun Islam. Tapi dia menggunakan wang daripada hasil riba, wang daripada hasil tipu, scammer pergi naik haji. Ataupun daripada wang riba dia bagi pinjam pada orang, ataupun dia daripada perbankan riba, dia simpan duit dekat bank riba, banyak duit dia letak fixed deposit 1 juta, 50,000, 10,000, tiap-tiap tahun dia kumpulkan riba itu. Atau wang dia yang disimpan dalam KWSP, EPF, riba. Dia tahu sekarang EPF pun dah bagi alternatif, tukar kepada Islamic punya investment. Tak, dia tak nak tukar. Banyak ni. Kalau tengok daripada laporan EPF, masih ramai, bahkan mendominasi. Wang caruman dia dalam EPF tu dia letak di tempat yang riba, kaunter-kaunter riba. Yang Islamic dah ada. Kenapa dia tak nak pindah? Sebab dividen yang dia dapat rendah. Kalau letak bank riba, investment di tempat riba dapat 6% and above,
letak di bahagian Islam, dapat 5 ke bawah. Sikit dah rugi. Nampak tak? Ini mentaliti orang Islam. Kasihan. Sebab apa tadi? Ilmu. Sebab itu orang yang memiliki ilmu pasti akan datang padanya takut kepada kemurkaan Allah. Tak apalah saya sacrifice only 2%. Dia less than di konvensional punya. Tak apa. Untuk selamat di negeri akhirat. Kerana dosa riba yang paling ringan apa? Seperti berzina dengan ibu sendiri. Wa'iyahzubillah. Nampak tak? Ni. Jadi berhati-hati. Iaitu dengan jalan yang halal. Pergi haji. Amalan soleh. Tapi menerusi sumber yang haram. Ya, maka bagaimana Allah akan memberikan pahala. Bahkan amalannya sia-sia. Bahkan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti prinsip itulah. Prinsip Robin Hood. Mencuri daripada orang kaya, kemudian disedekahkan pada orang miskin. Sebab itu dalam Islam istilah halalan thayyiban itu yang pertamanya iaitu zatnya halal, sumbernya halal, cara mendapatkannya juga halal. Faham? Barulah nama halal. Ya, zatnya benda tu halal. Ya. Ada orang menjual benda-benda yang diharamkan oleh Allah Taala. Zat tu haram. Apa dia? Jual arak, bekerja di kilang arak, bekerja di tempat judi, bekerja di kilang babi, penternakan babi, dia jadi peternak babi pula. Dia bekerja di situ makan gaji, bagi makan babi apa semua. Tapi yang benda jualan zat itu adalah haram. Tak boleh dia bekerja di situ. Nampak tak? Tak comply dengan syariah. Nampak? Itu zat. Sumbernya, ya, sumber daripada halal. Ya. Contoh, ya, sumber dengan zat ni hampir-hampir sama. Sumber. Tadi sumber itu apa dia? Tempat kerja dia. Ya, kerja di bank. Tapi terlibat dengan riba. Dialah yang menulisnya, dialah yang meluluskan proof orang nak pinjam with 3% interest rate. Flat rate. Ya. Kan dah ada alternatif, walaupun sekurang-kurangnya mudarat. Bila bertemu di antara dua mudarat, ada mudarat lebih kecil, pindah ke mudarat yang lebih kecil. Jangan duduk di mudarat yang membinasakan. Ni kan susah ni nak sacrifice. But you have to choose. Ya. Sebab nanti akan terkena firman Allah, bukankah bumi Allah ini luas? Ya, sebagaimana Allah murka kepada orang yang tidak berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Bukankah bumi ini luas? Akhirnya apa? Mereka dihumbankan ke dalam neraka. Mereka pula menjadi penentang Nabi SAW. Ya. Jadi jangan khawatir rezeki. Sedikit tapi halal itu lebih baik daripada banyak tapi haram atau syubhat. Dah tahu tempat haram, berhenti. Allah pasti akan ganti pada kita. Ya. Tapi orang apabila sudah terikat dengan hawa nafsu dunia, sayang dia nak meninggalkan kenikmatan dunia. Akhirnya apa jadi? Dan dia tetap berada di situ, dan kesudahannya apa yang akan berlaku? Nanti di negeri akhirat dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Waliyazbillah. Ya, yakin Allah itu Ar-Razzaq, dia yang memberi rezeki. Ya Razzaq, ya, minta kepada Allah, berikan aku rezeki yang halal dan thayyiban. Ya, halal daripada sumbernya, zatnya dan cara mendapatkannya. Jadi salah satu 3 faktor ni mesti berjalan seiring. Ya, jadi pastikan dia dapat dengan jalan penipuan, dapat dengan jalan yang tak pasti, jalan yang tak pasti. Ya, ada unsur gharar, ada unsur maisir, ya, ada unsur judi, ya, tidak pasti, kezaliman terhadap pihak lain. Ini semuanya adalah perbuatan dosa. Macam orang jual berniaga. Ya. Sumbernya, zatnya halal, tapi caranya boleh jatuh kepada perkara yang diharamkan. Apa contoh? Menipu dalam perniagaan. Ya. Buka durian, tengok tak elok. Pembeli kata tak nak ni. Tak boleh bang, saya dah buka. Tapi kaedahnya, bila buka berpuas hati baru kita beli. Tak, dia tak nak rugi. Dia tak nak ni, nampak biji semua isi pun tak ada. Dah lah sekilo RM25. Ya. Itu. Nampak tak? Sebab itu banyak peniaga ni kebanyakannya tak belajar tentang ilmu syariah. Bab muamalah. Ya, maka mereka terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Penipuan. Kezoliman. Ya. Dan ini banyak berlaku di kalangan umat Islam. Kita memiliki pengalaman dapat berurusan dengan mereka. Tengok. Kadang-kadang mereka memaksakan kita membeli. Ya, dengan mendatangkan pelbagai bentuk-bentuk ucapan. Ya, hingga akhirnya terpaksa beli. Ya. Benda tak elok, kadang dia kata elok. Benda ni kita tanya, ni bila durian ni? Oi, baru sampai bang, panas-panas lagi daripada pokok. Padahal dah 3 hari dah durian itu gugur. Ini kan bentuk-bentuk penipuan. Sumber halal, zat halal, tapi caranya haram. Bagaimana nak dapat rezeki yang berkah? Inilah dia. Ya, baik.
Itu adalah prinsip yang keempat, membersihkan amal daripada perbuatan dosa dan maksiat. Pastikan bagaimana kita solat tapi pakaian daripada yang haram, kopiah daripada yang haram, atau daripada yang syubhat, macam mana Allah akan terima amal kita itu. Maka letih sajalah melakukan amal, mengharapkan pahala, akhirnya dapat keburukan, dapat dosa. Dan kiaskanlah kepada perkara-perkara lain. Sebab itu pentingnya untuk kita memastikan pembersihan, tasfiyah, purifications of our amal. Make sure tidak bercampur aduk dengan dosa dan maksiat. Cuba lihat contoh yang banyak orang terlepas pandang. Banyak orang terlepas pandang. Contohnya bila dia solat. Solat umpamanya. Solat zuhur. Ni pengalaman. Pernah ada seorang, dia bekerja di syarikat orang kafir. Dia orang kafir. Dan orang kafir itu beri syarat. Boleh untuk solat, tapi mesti solat pada waktu rehat. Waktu rehat, kalau zuhur, dia kata pukul 1 hingga pukul 2. Zuhur kan masuk 1:30. That's the maximum kalau kat Malaysia. Paling awal barangkali pukul 1. Jadi kamu solat di waktu itu. Kemudian bila masuk kerja pukul 2, kamu dah mula kerja, tak boleh solat lagi dah. Dan ini telah dipersetujui. Agreement. Dah kita bersetuju nak bekerja di tempat dia. Betul kan? Lalu bila sampai waktu rehat itu, dia mulalah. Mula elok. Mula asalnya tempat tu tak ada surau. Tapi dia minta supaya dia adakan surau sebagai dia seorang Muslim. Barangkali dia ada seorang, 2 orang saja. Maka bos syarikat dia pun okeylah buat tempat surau. Kecil untuk dia solat. Adalah, at least okeylah. Sebab apa? Sebab kita bekerja dengan syarikat orang kafir. Kena ikut aturan dia. Dan selama mana dia tidak melanggar aturan kita dari sudut kewajipan kita kepada Allah, maka kita diharuskan bekerja dengan mereka itu. Boleh faham? Kerjanya halal. Kerja barangkali kerja bahagian kedai makan ke, bukan kedai makan, kedai runcit ke, atau kerja di pasar raya ke, atau kerja di bahagian pembuatan kilang dan sebagainya. Okey. Tapi inilah dia orang kita, masalahnya orang Islam ni. Tidak menepati janji. Bila waktu makan, dia makan, kemudian dia tak solat waktu itu. Bahkan dia tidur pula waktu itu. Nanti masuk pejabat pukul 2, pukul 3 baru dia pergi solat. Sebab zuhurnya panjang. Ini kan dah melanggar aturan perjanjian. Jadi orang kafir melihat bagaimana ni tak menepati janji. Kami dah menepati janji. Boleh kan kamu solat di antara waktu zuhur itu. Panjang waktunya. Pukul rehat, pukul 1 sampai pukul 2. Solatnya 10 minit saja. Itu paling panjang lah dengan wirid bagai. Tapi lagi worst scenario case dia jadi apa? Waktu rehat itu dia tidur. Lepas zuhur dia pergi tidur dalam surau tu. Tempat tu dia jadi tempat tidur pula. Nanti waktu kerja dia pergi pula baru nak solat. Ini musibah. Ini bencana. Padahal solat itu telah diberikan waktunya. Dan kan yang terbaik adalah solat di awal waktu. Ini nampak? Yang salah bukan dia, bukan company itu, salahnya dia. Ini masalah. Kecuali lah company itu tidak menyediakan tempat solat, tak benarkan solat, maka di situ kita langsung tak boleh bekerja dengan syarikat tersebut. Itu bab ekstrim. Ada kalau orang pernah berpengalaman kerja di kilang-kilang orang kafir yang ekstrim, dia tak sediakan langsung tempat solat. Dan dia pun tak peduli langsung nak solat ke tidak. Jadi kalau kita nak bekerja di situ, kita kena atur diri kita. Tak boleh salahkan dia sebab kita telah bersetuju nak bekerja di tempat dia. Kita boleh untuk memohon. Boleh mohon. Tapi kalau dia tidak membenarkan, dia tak peduli, kita boleh saja solat di mana-mana pun. Bawa sejadah ke, pakai corrugated paper tu, cari tempat mana-mana, solat di situ. Selama mana dia tidak menghalang kita solat. Kalau dia sudah melarang, maka tidak ada jalan lain, berhenti. Jangan disacrifice solat dengan pekerjaan. Masya Allah. Inilah dia. Realiti yang berlaku di lapangan. Sebab itu jaga solat dalam keadaan macam mana pun. Tapi sekarang perkara itu mungkin sulit, sudah berkurang. Tapi masih ada di setengah tempat. Okey, bahagian E. Anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip. Iaitu apa? Berzikir. Maknanya amal ibadah yang kita lakukan, first principle, mesti kita faham. Apa makna berzikir? Mengingati Allah. Kita solat umpamanya, kita kena tahulah apa yang kita baca dalam solat itu. Kalau tidak, macam mana kita dah ingat pada Allah? Alhamdulillahirabbil alamin, apa makna? Takkan tak boleh hafal. Lagu boleh hafal. Lirik lagu Korea kau boleh hafal lagi.
Atau habuk pun tak pandai. Faham tidak? Di Quran hari-hari dengar sejak kecil sampai sekarang. Mustahil tak boleh hafal. Tu. Ya, anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariqi wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qal zikrullahi ta'ala. Mahukah kamu aku khabarkan tentang sebaik-baik amal dan paling suci di sisi Rabb kamu? Nabi SAW bertanya pada para sahabat, ya, nak tak aku khabarkan kepada kamu tentang amal sebaik-baik amal dan paling suci di sisi Rabb kamu, iaitu dapat meningkatkan darjat kamu lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh lalu kamu memenggal leher mereka mereka atau mereka memenggal leher kamu. Ini maknanya Nabi SAW buat perumpamaan amal ini iaitu dengan infak dan jihad fisabilillah. Ini dua amal yang besar. Mereka para sahabat menjawab, bala. Tentu saja. Lalu Nabi SAW bersabda, berzikir kepada Allah. Tapi hadis ni jangan salah faham pula. Kalau begitu kita tak payah berjihad, tak payah bersedekah. Kenapa? Zikir itu lebih utama. Ini kita tengok himpunan semua hadis-hadis berkaitan ni. Ini dalam konteks bagaimana? Maksudnya zikir ini adalah iaitu konsep yang luas. Apa saja bentuk mengingati Allah itu namanya zikir. Dan sebesar-besar zikir kepada Allah adalah apa? Iaitu solat tu. Itulah bentuk mengingati Allah yang paling besar. Amal yang paling besar adalah solat. Sebab tu solat tu nanti ditanya mula-mula di negeri akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan zikir dalam hadis Abu Darda adalah zikir yang sempurna, iaitu menggabungkan zikir dengan lisan dan hati melalui tafakur, memahami dan merenungkan kebesaran Allah Ta'ala. Bukankah solat itu bentuk mengingati Allah yang paling besar? Betul kan? Ada 3 perkara: perbuatan, amalan zahir, amalan batin, amalan lisan. 3 sekali berjalan serentak, diiringi dengan tafakur, pemahaman. Sebab itu solat hendaklah kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Barulah kita boleh khusyuk, fokus, menghayati apa yang kita lakukan. Sebab itu orang akan merasa nikmat di dalam solat apabila dia telah menguasai 3 perkara itu. Jadi menggabungkan zikir dengan lisan dan hati, bukan asal berzikir saja. La ilaha illallah, la ilaha, macam-macam zikir sampai nak runtuh rumah. Itu bukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tak mengajar kaedah berzikir seperti itu. Zikir yang sebenar, zikir yang terbaik, iaitu yang muwafaqah dengan sunnah Nabi SAW. Tidak melampaui batas, tidak meringankan, tidak ekstrim, bersederhana dalam berzikir mengingati Allah, dari segi caranya, dari segi bilangannya dan caranya. Orang yang berzikir seperti ini tentu lebih utama daripada orang yang memerangi kaum kafir misalnya, dengan tanpa merenungkan hal itu. Jihad hanyalah lebih utama apabila diiringi zikir dengan lisan, dan dilakukan dengan ikhlas dan dengan niat untuk meninggikan kalimah Allah. Berjihad itu bentuk mengingati dan mengagungkan Allah agar kalimah Allah itu tinggi, mengatasi segalanya. Jihad untuk menegakkan agama, betul kan? Dan dia bentuk mengingati Allah yang paling utama, sehingga sanggup mengorbankan jiwa dan harta demi untuk tertegaknya agama. Barang siapa yang mengampungkan semua itu seperti orang yang berzikir dengan lisan dan hatinya serta merenungkan kebesaran Allah. Semua itu dilakukannya dalam solatnya, puasanya, sedekahnya, atau pada saat memerangi kaum kafir misalnya, maka dialah yang mencapai tingkatan yang tertinggi. Maknanya apa? Apa saja amalan yang dia buat, semuanya dalam rangka mengingati Allah Ta'ala. Ibadah apa yang kita buat, semuanya kembali kepada apa? Bentuk ingatan kita kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Iaitu ini merupakan perintah Allah yang agung, maka kita berjalan di atas perintah itu. Itulah dia zikir. Zikir yang agung adalah melaksanakan sesuatu kerana Allah. Kerana Allah, kepada Allah. Kita berbuat itu atas perintah Allah. Maka jelaslah bahawa orang yang mengerjakan suatu amalan dengan diiringi zikrullah, dia akan meraih ganjaran pahala yang lebih besar daripada orang yang tidak mengiringi amalannya dengan zikrullah. Dia buat atas dasar selain daripada mengingati Allah, sungguh itu kedudukan yang sangat jauh daripada mendapat keutamaan di sisi Allah. Kita menuntut ilmu ni
salah satu bentuk ingat pada Allah, betul kan? Sebab Allah mengingatkan kita agar menuntut ilmu. Maka kita melaksanakannya. Itulah dia zikir yang... Jadi zikir ini, ya, paling basicnya yang kita faham bila disebut zikir, iaitu dalam bentuk ucapan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, dan berbagai lagi. Ya, bentuk-bentuk memuji, membesar, mengagungkan Allah Ta'ala. Satu lagi dalam bentuk perbuatan, action. Realisasi daripada ingat pada Allah dalam bentuk perwujudan pelaksanaan atas perintah. Dengan mengerahkan seluruh anggota tubuh badan. Bergabung 3 perkara. Fizikal, ya, tindakan fizikal, perbuatan zahir, dan juga amalan batin, dan juga bentuk membesarkan Allah. Tengok orang berjihad, mereka membesarkan Allah, betul kan? Allahu Akbar. Bawa bendera la ilaha illallah. Ya, dalam pertempuran sentiasa ingat pada Allah. Bila sampai waktu solat khauf mereka itu, tanpa mereka mengabaikan mana-mana pemerintah Allah. Bila dalam keadaan istirahat, ya, mereka itu, ya, berzikir, membaca Al-Quran, dan berbagai lagi amalan-amalan yang mereka lakukan. Tak pernah kosong daripada mengingati Allah. Sebab itu orang-orang yang mengingati Allah, mereka termasuk dalam orang-orang yang mendapat kebaikan dan keberuntungan. Mereka terjauhkan daripada orang yang lalai. Sebab itu jangan sekali kita menjadi orang yang lalai daripada mengingati Allah. Hendaklah kita sentiasa. Sebab itu Nabi SAW atur hidup kita 24 jam. Setiap gerakan, tindakan, perbuatan, semua ada zikirnya. Bersin ada zikir, nak tidur nanti ada zikir, lepas solat ada zikir, nak minum ada zikir dan doa, betul kan? Doa bismillah, minum. Ya, begitu juga masuk rumah, keluar rumah, dan pelbagai lagi. Baik, ini adalah anjuran untuk banyak berzikir. Ya, hendaklah seorang mukmin memiliki zikir khusus untuknya. Ya, jangan dia melalaikan zikir yang memiliki keutamaan, iaitu zikir selepas solat. Jangan dia bangun tergesa-gesa. Sekurang-kurangnya dia bangun setelah selesai membaca Ayatul Kursi. Ya, kerana barang siapa yang membaca Ayatul Kursi, apa jadi? Apa dapat? Bukan itu yang melindungi dia semuanya. Apa istimewa? Dapat apa? Allah ampuni dia, Allah kurniakan dia syurga. Ya, itu astagfirullah 3 kali. Ya, minta ampun pada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Ya, minta berlindung daripada azab api neraka. Maka neraka berkata, dia telah selamat daripada aku. Begitu juga minta pada syurga, maka dia beroleh syurga. Nampak tak? Baik, yang terakhir, prinsip yang terakhir, F, ya, ataupun yang keenam, perintah untuk menjauhi perkara-perkara terlarang. Ini adalah prinsip dalam beramal. Hendaklah menjauhi perkara-perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang iaitu yang menatijahkan, ya, kesan kepada amal yang dilakukan. Sebagaimana menunaikan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala akan mendatangkan kecintaannya dan pahala yang besar, maka meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala juga akan mendatangkan kecintaannya dan pahala yang besar. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Afdhalul a'mali ada'u maftaradallah wal wara'u amma harramallah wa sirqun niyati fima indallahi ta'ala." Sebaik-baik amal adalah mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah dan menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, serta niat yang tulus terhadap apa yang ada di sisi Allah. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pula mengatakan, sebaik-baik ibadah adalah menunaikan kewajipan dan menjauhi yang diharamkan. Ya, sebab itu kita ini diuji oleh Allah dari sudut kesabaran dari 3 sisi. Hidup ini diuji dengan kesabaran dari 3 sisi. Satu, sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah, iaitu melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan dan juga yang disunahkan, yang sedang kita pelajari daripada mukadimah kitab ini. Yang kedua, iaitu sabar dalam menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Dan ini lebih sulit daripada melakukan ketaatan. Kerana betapa banyak orang yang istiqamah melakukan ketaatan tetap terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Boleh faham? Jadi sulit tak? Sulit nak menjaga diri, ya, meletakkan perisai supaya tak terjatuh ke dalam perkara yang terlarang. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, ketika mana banyaknya, ya, perkara-perkara yang membawa kepada jalan-jalan dosa dan maksiat terbentang luas. Itu hal yang berkaitan dengan ibadah.
Adapun sabar yang satu lagi adalah sabar apa dia? Apa sabar satu lagi yang tiga? Satu sabar dalam melakukan ketaatan, satu sabar meninggalkan kemaksiatan, satu lagi sabar dalam menghadapi apa? Dugaan. Dalam menghadapi takdir Allah Ta'ala. Banyak kali dah sebut ni. Ingat. Tiga perkara basic ni. Ingat. Sabar Dalam menghadapi ketentuan takdir Allah. Ujian-ujian. Sama ada ujian berbentuk nikmat atau ujian berbentuk musibah. Yang paling sulit adalah musibah. Ya. Tapi bukan bermakna ya, ujian nikmat itu ya, tidak sesulit musibah. Sebab ianya adalah relatif. Ada orang boleh menahan ujian musibah, sabar dia, masih tenang dia. Tapi bila diuji dengan nikmat, lupa pada Allah ya. Dulu miskin, rajin baca Quran, zikir bagai solat malam. Nah, Allah bagi dia nikmat kaya, sibuk sehingga tak sempat lagi melakukan perkara tersebut. Jadi di sini adalah perintah untuk menjauhi perkara yang terlarang. Ya, perkara terlarang ini adalah perkara yang mana menatijahkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ya, terlarang itu ada yang mendapat kemurkaan, iaitu perkara yang diharamkan. Ada yang Allah tak suka, iaitu perkara yang disebut istilahnya apa? Makruh. Perkara yang dibenci. Tapi ya, tidak berdosa melakukannya, tapi dibenci. Tapi selangkah saja lagi akan pergi kepada dosa. Maka berhati-hati. Ya. Baik. Kemudian di sini didatangkan contoh. Ya. Hendaklah setiap muslim dan muslimah beragama sebagaimana cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum adalah mulia dalam agama Islam. Ya. Contoh teladan yang terbaik ni sebagai kesimpulan. Ya, dalam kita beragama, sesudah kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil faedah-faedah tambahan daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah the best example. Sebab mereka adalah the best implementer. Pelaksana yang paling terbaik, sempurna sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berpaling selain daripada mereka. Ya, sebab itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya, Inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat pada hati-hati hambanya, dan Allah mendapati fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu hati Nabi SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Ya, itu sudah tentu. Sebab apa? Nabi SAW adalah Rasul pilihan yang terbaik. Ya. Tu. Ya. Fastafahu li nafsi fabata'athu birisalati. Maka Allah pilih Nabi SAW sebagai utusannya. Zumma nazara, kemudian ya, Allah berikan padanya risalah. Kemudian Allah melihat apa? Summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyyih yuqatiluna ala dinih fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Setelah Allah melihat Nabi SAW, hati Nabi SAW, Allah pilih Nabi SAW sebagai sebaik-baik manusia. Kemudian Allah melihat seluruh hati hamba-hamba je setelah Nabi SAW, maka didapati bahawa hati para sahabat yang radhiyallahu anhum merupakan hati yang paling baik sesudahnya. Maka Allah jadikan mereka sebagai penamping Nabi SAW, yang mana mereka berperang untuk agamanya. Ya, apa yang dipandang oleh kaum muslimin, siapa kaum muslimin di sini, iaitu para sahabat Nabi SAW, itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Dan apa yang mereka yang para sahabat Rasul pandang buruk, maka di sisi Allah itu buruk. Jadi kalau kita nak mencontohi ya, dalam keseluruhan prinsip-prinsip tadi yang telah dipaparkan, maka tidak ada contoh lain melainkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah baku, kaedah yang terang dan jelas, kaedah yang kukuh, yang kuat. Jangan berpaling daripada kaedah ini. Contoh, kita gunakan kaedah ini untuk diterapkan pada zaman sekarang. Kita melihat ramainya orang-orang yang beramal, terutamanya para agamawan, Tok Guru, Pak Kiai, Pak Habib, Pak Ustaz, Pak Lebay, ahli masjid. Ya. Bagaimana kita nak mengetahui bahawa mereka itu benar? Mereka itu bukan contoh. Ya, kerana contohnya adalah para sahabat. Tengok amalan-amalan mereka itu. Sama tak dengan para sahabat? Muafakah tak? Kalau sama, kita ikut para sahabat. Bukan ikut Pak Lebay tu, bukan ikut Ustaz, bukan. Ya.
Ustaz itu telah muwafaqah dengan sunnah, maka kita berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Faham? Jadi kaedah beragama bukan melihat amalan tu guru, bukan. Bukan melihat amalan ustaz, bukan. Amalan tu guru, ustaz, para kiai hendaklah ditimbang, diukur. Adakah mereka selaras muwafaqah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kerana para sahabat adalah sebaik-baik generasi yang menerapkan, yang melaksanakan saling tak tumpah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam pelbagai lapangan kehidupan, pengaturan, ya, rumah tangga, ya, hubungan mereka dengan Allah, ya, dalam urusan bernegara, dalam urusan jihad, bersedekah dan sebagainya. Mereka lah contoh teladan yang tidak ada bandingannya. Maka jadikanlah mereka teladan. Ya, sebab itu agama ini kita tidak kurang contoh-contoh. Kita tidak akan tersesat. Ya, kita tidak akan melencong, tergelincir selama mana kita menjadikan rujukan Nabi SAW dan para sahabat sebagai contoh teladan teragung dalam menghidupkan amalan-amalan. Apatah lagi amalan-amalan sunnah Nabi SAW yang banyak diabaikan oleh sebahagian besar umat Islam, ya, termasuk di kalangan para agamawan mereka, sehingga mereka menggantikan sunnah-sunnah Nabi SAW yang terang dan jelas itu dengan sunnah-sunnah yang direka cipta oleh para agamawan yang mereka tokohkan. Ya, agama tidak seperti itu. Kita telah dicukupkan dengan sunnahnya Nabi SAW, sehingga kalau kita dipanjang usia panjang 100 tahun pun kita tak akan mampu menghidupkan seluruh hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, sungguh tak masuk akal ketika mana kita menghabiskan usia kita, ya, dengan melakukan amalan-amalan yang tidak ada sandarannya daripada sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian perkataan terakhir daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ya. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa di antara kamu yang ingin mencontohi, ya, kalau kamu nak mencontohi dalam apa ni? Dalam agama, iaitu melakukan amal ibadah yang wajib maupun yang sunat. Ya. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah ummati quluba. Maka hendaklah kamu meneladani, mencontohi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi hukumnya apa? Wajib ikut cara Nabi SAW, iaitu ikut cara para sahabat beragama. Ya. Kenapa? Wa a'maqaha ilma wa aqallaha takallufa wa akmaha wa aqwamaha hadiya wa ahsanaha hala. Itu nampak. Kerana mereka adalah umat yang paling baik hatinya, bersih hati mereka. Mereka berbuat amal ibadah ikhlas kerana Allah, tidak meraih kepentingan apa-apa, tak ada niat pun untuk selain daripada wajah Allah Ta'ala. Tu, ya, paling dalam ilmunya. Oh, sudah tentu, kerana mereka mendapat ilmu langsung daripada Nabi SAW, datang daripada ilmu wahyu. Paling sedikit bebannya, ya, tidak bermudah-mudah dalam beribadah, tak pandai untuk memandai-mandai dalam agama. Kalau mereka berbuat sesuatu, mereka akan datang bertanya Nabi SAW, atau Nabi SAW yang akan membetulkan atau membenarkan apa yang mereka lakukan. Inilah nikmatnya. Jadi para sahabat sekali-kali tidak melakukan perkara baru dalam agama. Jangan kata para sahabat buat bid'ah. Ini ucapan yang apa? Yang keji, yang tak sepatut ditujukan pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan paling lurus petunjuknya, sudah tentu. Ya, hidayah itu langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi. Satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Ya. Istimewa tak para sahabat ni? Sangat istimewa. Sebaik-baik makhluk di kolong langit ni setelah Nabi SAW adalah para sahabat. Ya, jadi jaga lisan. Jangan buat tuduhan yang tak tentu hala. Ya, menghina, mencaci, ya, ataupun mengkritik para sahabat Nabi SAW. Jangan sekali-kali, sebab Nabi SAW larang. Dosa yang besar. La tasubbu ashabi, Nabi SAW sebut 3 kali. Jangan kamu, ya, mencerca, mencela para sahabatmu. Ya. Sehingga Nabi SAW sebut apa? Ya, kalaulah kamu infakkan segunung Uhud emas, tak sama dengan secupak yang mereka infakkan. Nampak? Tu. Kamu infak harta kamu tu 1 gunung Uhud emas. Besar gunung Uhud ni. Berapa kilometer panjang jarak dia? Panjang. Berapa tu gunung Uhud? Emas semuanya. Tak akan sekali-kali sama.
dengan para sahabat. Sedekah banyak ni. Satu, dua telapak tangan ni, satu mud. Nampak tak? Tak ingat ada satu riwayat, tak pasti itu sahih atau tidak, tapi menarik. Dia kata ketika mana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bukan, ketika salah seorang ditanya, kalau tak silap bertanya pada Imam Malik rahimahullah, kalau tak silap, mana yang lebih mulia di antara Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang termasuk dalam siri Ar-Rasyidun yang kelima, walaupun dia bukan sahabat, berbanding dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebab Muawiyah ni, ya, ada bahkan di kalangan umat Islam yang mengkritiknya, berani mengkritik, ya, disebabkan isu khalifah, ya, peperangan Jamal, peperangan Siffin, peperangan Jamal tu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebab Umar bin Abdul Aziz rahimahullah terkenal seorang yang sangat zuhud, pemimpin yang tidak ada bandingannya, sangat menakjubkan, Masya Allah, disetarakan dengan 4 khalifah Ar-Rasyidin. Lalu apa kata Imam Malik rahimahullah? Buat perbandingan tu. Debu-debu yang ada di kuda yang ditunggang oleh Muawiyah itu lebih mulia daripada seluruh jasad Umar bin Abdul Aziz. Maknanya apa? Tak ada boleh sambung langsung. Tak sama, walaupun Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin, ya, khalifah yang sangat hebat, zuhud, alim, Masya Allah, ya, sehingga disejajarkan dengan khalifah yang kelima dalam turutan 4 khulafah Ar-Rasyidin, tak akan sama. Disamakan dia tu tak sama dengan debu. Jangan kuda lagi, jangan lagi dengan tubuh badan Muawiyah radhiyallahu an. Nampak tak? Kalau dalam buku sejarah kita belajar sekolah dulu, disebut Muawiyah tu jahat, zolim, perampas kekuasaan. Jadi sejarah yang dirosakkan oleh Syiah, yang diamini, diikuti oleh orang yang tak faham sejarah, kena diperbetulkan balik. Sebab Muawiyah radhiyallahu an adalah siapa? Penulis wahyu. Dia yang melebar luaskan empayar Islam selama 20 lebih tahun. Dan dia pernah memiliki cita-cita menghantar tenteranya untuk membebaskan kota Konstantinopel kerana mengingat hadis Nabi SAW. Dan ingat, adik-beradiknya adalah isteri Nabi SAW. Ya, anak kepada Abu Sufyan. Siapa? Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ada isteri Nabi SAW. Adanya apa dengan Muawiyah Nabi SAW? Ipar. Ya, Masya Allah. Tapi begitulah. Ya, bila manusia tidak mempelajari sejarah dengan baik, maka mereka akan terjatuh ke dalam, ya, kesalahan. Maka jangan sekali-kali, kerana seorang sahabat Nabi SAW duduk sesaat dapat melihat wajah Nabi SAW, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan tak boleh dibandingi dengan orang yang datang kemudian. Dapat bermajlis dengan Nabi SAW, tengok sesaat saja wajah Nabi SAW, beriman dan mati dalam keimanan, maka mereka adalah sahabat yang sangat mulia. Boleh faham? Dijaga. Ya, sebab itulah mereka adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Allah yang muliakan mereka itu dalam Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Tu Allah dah gezet dah. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah orang paling awal, yang paling terdepan, yang paling mula, kaum muhajirin, ansar. Dua ni. Sahabat Madinah, sahabat Mekah, dua-dua sekali. Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk tak? Termasuk dia. Ya. Walaupun dia Islam lewat, tapi dia adalah orang penduduk Mekah. Ya, ayahnya sekali Abu Sufyan, maknya sekali. Ya, sebab sejarah masa lalu, tengok. Ya. Sejahat-jahat manusia pada zaman jahiliah masuk Islam sebaik-baik manusia. Tu disebut. Ya, Masya Allah, terhapus seluruh dosa mereka itu. Tapi kita ni di doktrin ingat kejahatan dia. Ya, Abu Sufyan tu sebenarnya memiliki agenda tu, agenda yang tersirat. Tengok, dia ketua perang kan lawan Nabi SAW, berapa peperangan, baru masuk Islam bila tidak ada kesempatan lagi dah lemah. Akhirnya masuk Islam ketika Fathul Mekah. Betul kan? Betul Mekah. Dia tak kuat dah. Lepas tu dia masuk Islam. Ini siapa punya racun ni? Racun-racun, iaitu khususnya daripada Syiah dan juga yang mendukung mereka itu. Maka kita hendaklah, ya, sejarah mereka kena ingat. Kita tidak berada di zaman mereka. Kita tidak ada apa-apa kepentingan mereka. Kenapa kita tak jaga lisan sehingga berani menuduh yang bukan-bukan? Ya, akhirnya apa? Akibatnya nanti di negeri akhirat menyesal tiada kesudahan, tiada berguna lagi. Ya. Maka tanamkan hati di antara ciri ahli sunnah wal jamaah yang hakiki, menyintai dengan sepenuh hati seluruh para sahabat Nabi SAW. Ya.
Tidak terkesan dengan sejarah mereka, kerana mereka itu yang memiliki kisah-kisah masing-masing dan Allah telah ampuni dosa-dosa mereka itu. Para sahabat Nabi SAW, sehingga Allah menyebutkan mereka itu sebagai apa? Sebaik-baik ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu sebaik-baik. Ya, baik. Ini adalah contoh. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Nampak tu? Ya. Fa'arifu lahum, ya, fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Maka kenali keutamaan mereka. Ini nampak ni, perintah. Ibnu Mas'ud kata apa? Radhiyallahu anhu, kenali mereka. Tapi kenyataannya, adakah kita kenali para sahabat Nabi SAW? Itu persoalannya. Baca tak biografi para sahabat Nabi SAW? Baca tak biografi para sahabiah Nabi SAW? Khususnya, ya, para sahabat yang terawal, yaitu para muhajirin. Kemudian diikuti oleh para ansar, ya, dan begitulah seterusnya. Jadi kenali mereka, bukan hanya kenali keutamaan mereka, ikutilah asar-asar mereka. Apa asar peninggalan mereka? Apa yang mereka tinggalkan? Yaitu bekas-bekas ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka menyintai Nabi SAW, ya, bagaimana mereka amal ibadah mereka dan berbagai. Kerana mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi itulah mereka, para sahabat Nabi SAW. Jadi dengan itu maka selesai sudah pada mukadimah ini yang memuatkan, ya, prinsip-prinsip penting, ya, di dalam memastikan amalan-amalan yang kita lakukan berjalan di atas neraca dan kaedah yang benar. Jadi kesimpulannya, inilah dia apa yang kita paparkan, iaitu prinsip dalam beramal bagi orang yang alim lagi faqih. Tak cukup dengan alim tapi dia faqih apabila terpenuhi padanya 6 prinsip ini. Ya, 2, 4, 6. Meningkatkan iman dan takwa, itulah asas yang paling utama. Ibaratnya ini adalah marhalah yang pertama. Marhalah yang kedua adalah meningkatkan kualiti amal soleh. Ya, mesti ada peningkatan dari masa ke semasa. Bagaimana nak meningkatkannya? Mesti ada 4 ciri padanya. Meningkatkan iman dan takwa juga ada 4 ciri padanya. Maka bila salah satu hilang, maka cacat, hilang kesempurnaan. Kena berusaha. Kemudian yang ketiga, sentiasa menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Untuk mengemaskan amalan kita. Kerana banyak amalan yang kita lakukan rupanya ada yang lompong, ada yang tersilap, ada yang tertinggal. Sebab apa? Sebab luputnya ilmu dari jurusan itu. Ya, nanti akan datang bila kita melihat contoh-contoh dalam amalan-amalan sunnah itu. Kemudian yang keempat, atau membersihkan amal daripada dosa dan maksiat. Ya. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah dimanapun kamu berada, ketika di keramaian, khususnya di ketika sendirian, dan iringilah perbuatan yang jahat, dosa maksiat dengan kebaikan dan ketaatan. Niscaya kebaikan dan ketaatan itu akan menghapuskan, ya, dosa dan maksiat. Itu prinsip. Kemudian yang kelima, anjuran untuk banyak berzikir. Ingat pada Allah, jangan jadi orang yang lalai. Ya, dan banyak bentuk jalan untuk mengingati Allah. Tentunya mengingati Allah yang paling utama adalah menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berzikir, melakukan kebaikan, dan berbagai lagi. Dan yang terakhir, yang keenam atau F, yaitu perintah agar kita menjauhi perkara yang terlarang. Ya, dengan itu maka dengan 6 prinsip ini, dalam kita memasuki pintu untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah, maka sungguh akan menetijahkan perkara yang besar manfaatnya bagi pelakunya. Maka dengan itu dia akan dapat meraih apa? Iaitu dia melakukan yang terbaik di antara yang baik. Dia akan melakukan yang paling utama daripada yang utama, dan dia akan melakukan perkara yang paling besar yang berbanding perkara yang kecil dari sudut jurusan pahala. Inilah namanya orang yang bijak, orang yang benar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dari jurusan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai sudah. Yes. InsyaAllah pada umur nanti kita akan mula memasuki perbahasan kitab, tapi masih lagi juga merupakan beberapa mukadimah penting, di mana akan dimulai dengan bab yang pertama, yaitu prinsip setiap Muslim dalam mengisi aktiviti hari demi hari. Ini adalah tentang how we manage, how we plan our daily activity. Ya, apa prinsip-prinsip penting yang wajib ada, ya, setiap hari. Kemudian bab yang kedua, menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap Muslim. Amalan harian, bukan amalan mingguan.
Bukan amalan tahunan. Bukan amalan sekali seumur hidup. Tak, amalan harian. Bagaimana? Kita allocate time untuk menuntut ilmu, nanti kita akan temui pada bab yang kedua. Kemudian bab yang ketiga, tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap muslim. Maka inilah dia amalan yang mula-mula. Foundation, trust. Sebelum memasuki bab yang akan dipaparkan pada keseluruhan kitab ini, yang berkaitan dengan amalan-amalan sunat, dimulai dengan bab keempat, iaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tata cara, sifat, wuduk dan taharah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat terus untuk ilmu, kerana perjalanannya sangat panjang. Kerana ini pertama kalinya kita memilih kitab yang tebal. Kebiasaannya kitab-kitabnya adalah kecil-kecil. Tetapi memandangkan usia kita sangat bernilai, ya, maka kita jangan lepaskan, ya, untuk memastikan usia kita itu diisi dengan amalan-amalan yang mendatangkan, ya, pahala dan keredaan Allah. Ya, kerana apa? Setiap hari berlalu, pastikan ada amal-amal yang kita lakukan, yang amal yang baru yang pernah terluput dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma kun min ni'matin fa min Allah. Kekurangan kesilapan semoga Allah mengampuni dan memperbaiki urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.